Halo semua, dalam video ini kita akan bincang PB quiz untuk tajuk algebra. Okey, untuk soalan pertama, kita nak tengok kat sini, pemudahkan 4x tolak negatif 2m tambah s. So kalau kita nampak, kalau ada kurungan, ingat, first of all kita kena buka kurungan dulu. So macam mana kita nak buka kurungan? So negatif kat luar ni kita kena darab masukkan, kita kena kembangkan. Jadi negatif kita akan jadi positif. So jawapan kita akan dapat 4s negatif kita akan dapat positif. 2m tambah s. Okey? Kalau dengan ini masih ingat tak? Kalau kita ada sebutan serupa 4S dan S ini tambah S kan? So kita boleh tambah satu sama lain. 4S tambah 1S kita akan dapat 5S. Lepas tu campur dengan 2M. Jadi jawapan kita akan dapat C. Okey. So kita tengok soalan kedua. Sama juga kalau kita nampak saja ada kurungan. So kita mesti nak buat macam mana? Kita kena kembangkan. Betul tak? So kita kena guna negatif 2 ini. Dia bukan sahaja darab ke 3x. Tapi darab ke negatif 4y. Dan sama juga darab ke dalam tambah 1. Jadi negatif 2 darab dengan 3x. Kita akan dapat negatif, positif, kita akan dapat negatif kan. So 2 darab 3, kita dapat 6. So negatif 6x. Okay. So lepas tu negatif 2 ni, kita kena darab masuk negatif 4y. So first of all, kita kena check dulu. Negatif, kita akan dapat positif. Okay. So 2 darab 4, kita dapat 8. Kan? So ada satu Y kat sini. So kita tulislah satu Y. So lepas tu negatif 2 ini kita kena darab dengan positif 1 tambah 1. So negatif, positif, kita akan dapat negatif. 2 darab 1 kita akan dapat 2. Okey. Dengan ini kita cek balik sebutan-sebutan kat sini. Mereka tak ada sebutan serupa dah. So kita kena cek kan jawapan kita macam mana. So boleh lihat kat sini. Okey. Kan? Kalau tengok kat sini A, B, C, D, A macam tak ada jawapan saja kan? Betul tak? Sebab sini mula dengan negatif 6x. Tapi kat sini tak ada negatif 6x pun. Okey? Tapi kalau kamu tengok dengan teliti, sebenarnya untuk ungkapan ini, jawapan kita terdiri daripada 3 sebutan. Iaitu negatif 6x tambah 8y tolak 2. Kan? So, jawapan kita nak cari ada sebutan-sebutan macam ni. So kat sini kalau kamu tengok negatif 6x, memang kat sini dia ada negatif 6x. Dan dia ada positif 8y dan tolak 2 juga. Jadi, jawapan kita adalah D, donkey. Okay, so kena berhati-hati ya. So untuk soalan ketiga, okay, untuk soalan ini sama juga. Okay, pemudahkan. Kalau kita nampak saja ada kurungan, kita kena berhati-hati. Maksudnya, ungkapan kat depan sini, kita kena tolak dengan ungkapan yang belakang ini. Jadi bila kita tolak, kita kena tolak masuklah kurungan dia. Bukan tolak depan saja, tapi kita kena tolak secara keseluruhan. Jadi, apa yang saya nak tulis tu, kalau kat depan saya buka kurungan, memang kat depan tu dia tak ada positif, tak tulis negatif, ada positif kan? So kita just salin balik 5 PQ tambah dengan 2XY. Okay. Lepas tu negatif positif, kita dapat negatif 3PQ. Okay. So lepas tu negatif positif memang kita dapat negatif. Okey, kena berhati-hati ya sebab negatif maksudnya ni tolak kan. Tolak benda yang positif memang kita akan dapat tolak x, y. Okey. So untuk step ini kalau sampai sini sebenarnya kita dah boleh buat dah. Okey? Masih ingat tak cikgu cakap
kita kena buat grouping. Masih ingat? Kalau kamu tak buat grouping, kalau kamu terus dapat jawapan, boleh tak? Boleh juga. Tapi untuk bagi sesetengah pelajar, kalau dia susah nak tengok, it's okay. Kita susun dulu. 5 PQ, cikgu tulis dululah. 5 PQ. Lepas tu kamu check. Okay, sebutan kedua tak ada PQ. Sebutan ketiga ada PQ. Nampak tak kat sini depan tu tolak 3 PQ. So, saya tulislah tolak 3 PQ. Lepas tu dah tak ada PQ dah. So, kita tengok semula. Okay, tadi dah tulis PQ dah. So, sekarang kita pilih tambah 2XY. So, kita nak cari XY lagi. Nah, sini ada tolak XY kan? So, kita tulis tolak XY. Kalau kita dah buat step grouping tu, senanglah kita nak buat. Betul tak? Apa yang kita nak buat tu, kita settlekan sebutan yang sama. Settlekan sebutan yang sama. Itu je. Okay? So, macam mana kita nak tulis? 5 PQ tolak 3 PQ. Kita hanya tinggal 2. Okay? Sebab PQ dengan PQ, dia memang sebutan serupa. Kalau saya ada 5 PQ, saya tolak 3, saya masih ada 2 PQ lagi. Guna cara yang senang saja. Lepas tu, tambah 2, maksudnya saya ada 2, saya tolak 1 XY ini. So, saya masih ada 1 XY lagi. Tambah XY. Jadi, kita tengok ada jawapan tak kat sini? Memang ada kan? 2 PQ tambah XY. So, jawapannya adalah A. Seterusnya, kita tengok soalan keempat. Pemudahkan 2XY, okay, bahagi dengan 3XZ kuasa 2, darab dengan 6YZ. Kalau kita nampak sahaja bahagi, okay, cikgu dah beritahu hari itu dah. Macam mana kita nak buat untuk soalan bahagi? Senang saja. Kamu just tulis per kan? Boleh tulis dalam bentuk pecahan. So, 2XY bahagi tu kita tulis per 3XZ kuasa 2. Okey. Lepas tu kita kena darab dengan 6YZ. Okey. So dengan ini, okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita boleh ringkaskan, pemudahkan. Betul tak? So macam mana kita nak pemudahkan? Okey, kita tengok. Okey, kat sini kan. Bila kita nak pemudahkan atau kita ringkaskan, kita hanya boleh ringkaskan atas dengan bawah atau darab silang. Kalau kita nampak faktor sepunya, okey, contohnya kat sini. Kalau atas yang nampak ada 1X, bawah juga ada 1X. Saya boleh mansuhkan, okey? So, ada lagi tak atas dan bawah? Dah tak ada kan? Okey, tapi kita boleh darab silang juga. Sebab mengapa? 6YZ tu sebenarnya kalau kita nak tuliskan, di bawah dia kalau kita nak tulis dalam bentuk pecahan, di bawah dia adalah 1. Jadi, kita boleh darab silang, boleh pemudahkan lagi. Kat atas ini ada 1Z, kat bawah ada 2Z. Jadi, bila kita nak mansuhkan, ini kita akan mansuhkan dan Z kuasa 2 ni kita hanya tinggal 1 saja. Okey? Jadi, ada lagi tak apa yang sama? Nampak tak ada faktor sepunya lagi? Sebab sini ada 3, sini ada 6. Jadi, kalau saya nak ringkaskan, dua-dua juga boleh bahagi 3. Jadi, 3 ni saya bahagi 3, saya akan dapat 1. Betul tak? So, yang 6 ni, kalau saya bahagi 3, okey, ini bahagi 3 cikgu tulis. Okey. Kalau kamu dah nampak tu sebenarnya tak perlu tulis. Kamu just potong macam tu saja, kan? Okey, so 6 bahagi 3 kita dapat 2. Okey? So sini dapat 2 lah. Okey? So lepas tu ada benda yang sama lagi tak? Okey, yang Y dengan Y ini kita tak boleh mansuhkan. Mengapa? Sebab mereka di sebelah atas. Kalau di sebelah atas kita tak boleh ringkaskan. Okey? So sekarang kita nak tulis jawapan. So nampak tak? Kalau kita tulis macam ni, kat atas ada 2Y. Kat bawah sini ada 1 saja kan? Ada 1Z. So jadi cikgu tulislah Z kat sini. So kita darab. Yang ini tadi 6, kita dah bagi 3, dapat 2. So sini hanya tinggal 2Y saja. Lepas tu, kalau dah buat sampai step ni tak boleh ringkaskan dah. So kita kena darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. Bawah tu 1 saja kan? Tak perlu tulislah. So atas dengan atas, 2 darab 2, kita dapat 4. Okey. Y darab Y, kita dapat Y
kuasa 2. Ingat y kuasa y darab y kita dapat y kuasa 2. Okey. Lepas tu kat bawah sini ada z, betul tak? Okey, sini adalah 1. Z darab 1 kita dapat z. So ada jawapan tak? Memang ada kan? So jawapannya D donkey. Okey, untuk soalan kelima, ini adalah soalan kembangan. Okey. Untuk pelajar yang cepat sebenarnya kita boleh guna formula. Okey, terus dapatkan jawapan. Kalau tak, kita just buat macam biasa saja. Macam mana kita nak kembangkan? Untuk kalau kita nampak kuasa 2, kita dah tahu kalau kuasa 2 maksudnya macam mana? Kena tulis 2 kali. Maksudnya 5M tolak 1 ini, dia kena darab dengan dia sendiri. Okey, 5M tolak 1 darab dengan 5M tolak 1. So masih ingat tak macam mana nak buat soalan macam ni? Okey. Hari tu kan cikgu cakap kalau kita nak buat soalan macam ni kita kena asingkan dulu, kita kena identify dulu. Okey, setiap sini ada 2 ungkapan, setiap ungkapan dia ada 2 bahagian, bahagian depan, bahagian belakang. Bahagian depan, bahagian belakang. Jangan lupa yang negatif ini. Sebab banyak pelajar dia selalu lupa macam mana nak darabkan. Yang negatif tu selalu lupa. So sekarang, apa yang kita nak buat tu, okey, kita hanya darab macam mana? Masih ingat tak? Depan ke depan. Cikgu cakap macam ni kan? Okey, depan ke depan. So apa yang kamu akan dapat? Kalau depan ke depan, 5 darab 5, kita dapat 25. Betul tak? So lepas tu M darab M, kita akan dapat M kuasa 2. Okey. So lepas tu, okey, kalau depan dengan depan dah habis, kita nak teruskan depan ke belakang. Betul tak? Okey. So depan ke belakang 5M darab dengan negatif 1. So positif, negatif, memang kita dapat negatif lah. 5 darab 1 kita dapat 5. Betul tak? So M darab 1 memang dapat M lah. 5M lah. Okey. Tapi sini ada tolak sebab sini ada tolak kan. Negatif kan. Okey. So lepas tu depan dah habis. Apa yang kita nak tengok tu belakang pula. Belakang ke depan. So belakang tu negatif 1. Jangan lupa. So negatif, positif memang kita dapat negatif 5M juga. So akhir sekali belakang ke belakang. So negatif, negatif akan jadi positif. 1 darab 1. Jangan tulis 2 sebab 1 darab 1 memang kita dapat 1. Okey. So lepas tu apa yang kita boleh buat tu kita nak tengok. Okey. Ada sebutan serupa lagi tak? Memang ada kan? Nampak tak? Negatif 5M, negatif 5M. Kedua-dua ini adalah sebutan serupa. Jadi, kita boleh settlekan lagi. Yang benda yang tak boleh settle, macam 25M kuasa 2 ni, saya salin balik. 25M kuasa 2. Lepas tu, yang sini, tolak 5M, tolak 5M lagi. Maksud apa? Saya hutang orang RM5, hutang lagi RM5 kan? So, altogether saya akan hutang RM10. Okey, macam tu. So, tampuk dengan 1, tengok ada jawapan tak? Ya, ada kan? So, jawapan dia adalah C. Itulah. Senang saja kan? Okey. So, sekarang kita tengok soalan ke-6. Okey. Sama jugalah kalau soalan ini. Okey. Apa yang kita nak buat tu macam mana? Depan ke depan, depan ke belakang. Belakang ke depan, belakang ke belakang. Masih ingat tak? So, apa yang kita nak buat first? Depan ke depan. N darab M kita dapat N kuasa 2. Depan ke belakang. Jangan lupa yang belakang ni ada negatif. So, negatif 4 darab N dapat negatif 4N. Okey? Lepas tu, belakang ke depan. 3 darab N kita dapat tambah 3N. Dan last sekali, tambah 3 darab dengan negatif. So, darab positif, negatif memang kita dapat negatif. 3 darab 4 kita dapat 12. Yang memang kita buat macam ni. Normally kita akan check dulu. Okay? Sebab kalau kamu terus darab 3 darab 4 dapat 12 kan? Nanti kamu akan susah. Kamu akan tak tahu positif ke negatif. So, every time kita kena check dulu. Negatif, positif darab negatif, kita dapat negatif.
So barulah kamu buat tu 3 darab 4 dapat 12 macam ni. Okay. So untuk soalan ni memang ada sebutan serupa lagi, betul tak? Nampak tak kat sini? Ada N kan? So tolak 4N tambah 3N. Jadi untuk bahagian ni kita kena settlekan. So untuk bahagian yang tak perlu settle, kita just salin balik N kuasa 2. So ini kamu kena berhati-hati. So hutang orang RM4, kita fikir macam ni. Hutang orang RM4, sekarang kamu ada RM3. Kamu bayar balik, kita masih hutang lagi. Betul tak? So hutang berapa? Hutang tu negatif lah. Hutang 1 lagi. So 1N. Kita tak perlu tulis 1N lah. N saja. So lastly, negatif 12. Itu je. So tengok ada jawapan tak? Memang ada kan? So jawapannya adalah A. Dan bila kita tulis tengok jawapan, kita kena berhati-hati. Sebab mengapa? Memang ABCD itu jawapan dia agak-agak sama. Nampak tak? Kalau untuk belajar dia nampak N kuasa 2, nampak N, nampak 12 saja, nanti mungkin dia akan tulis B. Sebab dia terlupa cek apa? Positif, negatif. So dia tengok macam serupa je, so dia just bulat. Okay? Kena berhati-hati dengan positif, negatif itu. So ini jawapan dia adalah A. Seterusnya, kita tengok untuk soalan ketujuh. Ini soalan faktorkan. Okey, masih ingat tak faktorkan? Kita ada beberapa cara kan? Okey, untuk soalan ini, okey, macam mana kita nak faktorkan? Kalau kamu tengok saja soalan macam ni, okey, kita boleh buat dengan cara HCF. Betul tak? Okey, faktor sepunya. So macam mana? Hari itu cikgu cakap, kita salin dulu. First step, kita salin dulu. Okey. Soalan kita. So 5P square tolak 25 PQ. So lepas tu kita buat macam L lah. Kita nak tengok sebutan depan dan sebutan belakang tu mereka ada faktor sepunya apa. Okay. So kita tahu, kita check one by one. 5 dengan 25 ni, kedua-dua nombor ini boleh bahagi dengan nombor apa? Dan kita tahu dua-dua juga boleh bahagi dengan 5. Betul tak? So kalau saya bagi 5, memanglah 5P kuasa 2 bagi 5, saya dapat P kuasa 2 dulu. So normally kita check dulu number dan kita check dulu number. Okay, kita check dulu 5 dengan 25 ini. Memang kedua-dua ini boleh bahagi dengan 5. So kalau saya bagi 5, saya dapat P kuasa 2 saja. Yang tolak ni saya salin balik. Dan 25 ini kalau saya bahagi dengan 5, memang saya dapat 5. Dan jangan lupa, P dan Q ini saya kena salin balik. Okey. So sekarang kita kena check pula. Okey, kalau nombor dah habis, kita nak start check pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah kat sini memang ada P saja kan? So berapa P yang kita boleh keluarkan? Memang untuk dua-dua sebutan ni dia ada satu P yang sama kan? So kita keluarkan satu P. So P kuasa 2 kalau saya bahagi dengan P, saya dapat P. Yang untuk ini 5 memang tak ada lah kan? 5PQ bahagi P, kita hanya dapat 5. Dan P dengan P ini kita dah bahagi dah tinggal 1. So jadi tak perlu tulis lah. So sekarang masih ada Q lagi. So lepas ni kita dah buat habis dah. Memang P dengan 5Q ni memang kedua-dua tu tak ada faktor sepunya. So kalau kita nak tulis jawapan kita macam mana? Kita kena darabkan. Okey, kat sini sebelah kiri ni 5 darab P. Lepas tu darab dengan yang baki kat bawah ni kita kena tulis letak kurungan. So jawapan kita adalah 5P darab dengan P tolak 5Q. Itulah jawapan kita. Okey? Sebab faktorkan maksudnya macam kita nak pecahkan dia. Okey, dia memang adalah proses songsang untuk kembangan. Okay? So bila kita buat kembangan tu, kalau kamu nak check balik jawapan kamu macam mana? Kita buat kembangan. Kamu check balik. Yang 5P ni kamu darab masuk. Kamu memang akan dapat 5P kuasa 2. Betul tak? So yang 5P ni kalau kita darab masuk untuk yang ini, kita memang dapat negatif. 5 darab 5 kita dapat 25. P darab Q kita dapat PQ. So sebenarnya, bila kita dah dapat jawapan, kalau kamu nak check balik, memanglah kita darab masuk balik
Nah, kamu akan dapat sama dengan soalan, betul tak? Nah, inilah faktor. Okey? Kalau kamu nak faktorkan, sebenarnya dia adalah proses songsang. Okey? Proses songsang bagi kembangan. So, jawapan tu apa? P5P darab dengan P tolak 5Q. Nampak tak? Jawapan dia sangat-sangat dekat. Kalau kamu tak tengok dengan baik-baik, mungkin juga ada pelajar akan tulis, okey, akan pilih jawapan dia B. Sebab mengapa? Dia dah keliru P dengan Q ni kan? Ha, kena tengok baik-baik. Okey? So, lepas tu kita tengok soalan ke-8. Okey, untuk soalan ke-8 ini juga faktorkan. Kalau kamu tengok macam ni, soalan macam ni kan? Okey, masih ingat tak? Okey, kalau kamu nampak ada tolak kat tengah, lepas tu kat depan tu kamu tengok nombor dia, 49 X kuasa 2. 49 tu adalah perfect square. Masih ingat tak perfect square tu maksud apa? Perfect square tu maksud kalau kita ada nombor, okey, nombor kan, nombor apa? Kalau normally kita cakap nombor bulat kita kan, 1, 2, 3, 4, 5, okey, 6 dan sebagainya. Kalau saya cakap dia adalah perfect square, okey? Perfect square tu maksudnya kalau saya nombor bulat itu kalau saya kuasa duakan dia. Semua nombor saya kuasa duakan dia. Apa jawapan yang kita dapat? Itulah perfect square kita. So satu square maksudnya 1 kuasa 2 kita dapat 1 kan? 1 darab 1 memang dapat 1. 2 darab 2 kita dapat 4. 3 darab 3, okey? 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3 kita dapat 9. 4 darab 4 kita dapat 16. 5 darab 5 kita dapat 25. Dan seterusnya 6 darab 6 36. Dan kalau seterusnya ada 7 kuasa 2, 7 darab 7 kita memang dapat 49. Kalau kamu nak teruskan lagi, kita pilihlah nombor bulat. Hanya nombor bulat saja kita kuasa 2. Okey? 64. Lepas tu 9 kuasa 2, 81. Okey, untuk nombor-nombor ini, okey, untuk nombor-nombor ini, semua kita panggil sebagai perfect square. Kalau kamu nampak saja yang benda ni, okey, boleh teruskan lagi ya. Sebab sini sampai 9 kuasa 2. Kalau kamu 10 kuasa 2, memang kita boleh sambung lagi. Okey, 100 dan seterusnya. Okey. Kalau kita nampak saja pattern macam ni, kita dah tahu, okey, ada formula kan? Okey, masih ingat tak formula tu macam mana? Depan tu perfect square, x square tu perfect square juga. Okey, x square tu maksudnya perfect square apa? X punya perfect square. Betul tak? So, satu tu juga, jangan lupa, satu juga adalah salah satu perfect square. Kalau kita nampak saja macam ni, kita tahu 49 sebenarnya dia adalah perfect square daripada 7. Betul tak? X square tu perfect square daripada X. So, saya tulis 7X kuasa 2. Okey, dalam bracket. Okey, kuasa 2 dalam kurungan. So, yang satu ini juga satu square kuasa 2. Kalau kita nampak saja depan adalah perfect square, belakang juga perfect square, dan tengah-tengah dia ada pattern macam ni, tolak. So, jawapan kita, okey, mesti adalah macam ni. Ada 2 kurungan, 1 tambah, 1 tolak. Tapi 1 tambah, 1 tolak tu jawapan kita macam mana? Kita kena ambil yang perfect square dia. 49x square adalah 7x punya perfect square. So depan saya tulis 7x, belakang 1. 7x, 1. Itulah jawapan kita. So apa yang kita nak tulis tu? Yang depan tambah belakang, depan tolak belakang. 1 tambah, 1 tolak. So memang ada jawapan kan? Jawapan dia adalah A. Okey? Ingat sebab yang ini memang kita kena tengok perfect square. Okey? Kalau cikgu bagi satu contoh lagi lah untuk soalan macam ni. Okey. Cikgu keluar satu soalan lagi ya. Okey, let's say cikgu cakap X kuasa 2. Okey, mungkin saya tulis 4X kuasa 2 lah. Tolak dengan 25. Okey, kalau untuk soalan macam ni, kamu kena observe juga tau.
Nampak saja pattern macam ni. Okey, kamu tengok. Okey, tengah-tengah tu tolak. Depan tu 4 memang perfect square. Betul tak? 4 perfect square. 25 juga perfect square. Tapi mereka perfect square untuk apa? Kita tahu 4 tu 2 punya perfect square. Dan x square memang dia juga x punya perfect square. So kita dah tahu. Okey. Tahu apa? Kita tahu sebenarnya kita nak kuasa 2 kan dia kan? Sebab 4x kuasa 2 memang 2x punya kuasa 2. Lepas tu 25 ni adalah 5 punya perfect square. Betul tak? Okey, 5 punya perfect square. So kita dah tahu kalau dia macam ni, okey, depan perfect adalah perfect square, belakang juga perfect square, tengah-tengah tu ada tolak. So jawapan kita mesti macam mana? Okey, mesti 1 tambah 1 tolak. Masih ingat tak? Tadi cikgu cakap. So kita kena tulis 2x tambah 5, 2x tolak 5. Okey, inilah contoh. Okey, contoh soalan. Okey. Okey ya. So normally bila kita nak buat soalan macam ni tak susah. Kamu hanya kena recognize, kamu kena tahu. Nampak saja tengah-tengah ada tolak, depan, belakang, dua-dua juga adalah perfect square. Kita kena gunalah rumus kuasa 2 ni. Okey? Jawapan mesti okey. A tambah B, A tolak B macam ni. Kalau depan tu kita panggil A, belakang tu kita panggil B lah. So A tambah B, A tolak B. Jawapan kita mesti macam ni. Okey? So, lepas tu kita akan sambung lagi dengan soalan ke-9. Okey. Untuk soalan ke-9 ni, kita kena buat, okey, walaupun juga faktorkan kan? Masih ingat tak? Kalau kita tengok saja formula, ungkapan dia macam ni, x kuasa 2 tambah dengan 2x ni. Okey, kamu nampak pattern dia macam ni, x kuasa 2 kan? Sini ada 1x. Sini tak ada x dah. So, inilah cara kita kena guna dengan cara apa? Kaedah cross multiplication. Okey? Darab silang. Okey, kita kena guna kaedah darab silang. Okey? So kita kena buat itu cross multiplication lah. Okey, atau kaedah ini juga panggil sebagai kaedah cuba-cuba. Okey. Masih ingat tak apa itu kaedah cuba-cuba? So normally kita akan tulis, okey, bila cikgu ajarkan, cikgu tulis dulu soalan dia. 2x tolak dengan 3. So first, kamu dah tahu kita kena guna kaedah cuba-cuba, darab silang tu. So kita darab silang dulu. Okey. So bila darab silang tu kita nak tengok depan tu x kuasa 2, belakang tu negatif 3. So sekarang lukis macam ni. Yang tengah-tengah ni adalah tambah 2x. Betul tak? So yang tambah 2x ni kita tulis kat sini. 2x. Kalau dia tolak kita tulis negatif lah. Tapi sini tambah. So saya tulis 2x saja. Lepas tu kita nak tengok x kuasa 2 ini terdiri daripada nombor apa. So kita tahu x kuasa 2 ini adalah x darab dengan x. Betul tak? So yang depan ni x darab dengan x. So yang belakang ni 3. Okay, first kita tak perlu peduli dulu positif atau negatif. Kita hanya tengok 3 ni. 3 ini dia terdiri daripada nombor apa? So kita tahu 1 darab 3. Betul tak? Okay? Hanya satu pasangan saja. 1 darab 3. So bila kita dah dapat, so kita kena buat darab silang lah. Okey, x darab dengan 3, kita dapat 3x. Lepas tu x darab dengan 1, kita dapat x. So sekarang kita kena observe. Macam mana kita boleh dapat positif 2x kat sini? Kamu nak tambah tolak macam mana? So kamu nak ambil x tolak 3x atau ambil 3x tolak x? Memang kita tahu kalau saya nak dapat 2x, saya kena ambil yang besar, nombor yang besar, tolak nombor yang kecil. So 3x tolak dengan x, saya akan dapat positif 2x. Betul tak? So kalau sini kita nak tambah tolak, maksudnya kat sini kita kena letak tolak jugalah. Okey? Kena letak tolak juga. Okey? So apakah jawapan kita? Bila kita nak tulis jawapan, kita nak faktorkan dia, jawapan kita tulis tengok macam ni. X tolak 1, X tambah 3. So jawapan kita X tolak 1. Lepas tu X tambah 3. Tengok ada jawapan tak?
X tolak 1. Ini mesti bukan jawapan lah. X tolak 1, X tambah 3. Yeay, inilah jawapan kita. Okay, tak susah. Okay, so next kita tengok lagi soalan seterusnya. Okay, untuk soalan ni nampak macam complicated kan? Dia cakap permudahkan. Memang nampak complicated sebab dia nak kamu that's why dia nak kamu permudahkan. Betul tak? So, jangan takut untuk soalan macam ni. Kita just buat dulu. Okay, macam mana nak buat? Okay, nampak saja kurungan. Ingat apa yang cikgu cakap. Kita buka kurungan dulu. Depan ada kurungan, belakang juga ada kurungan. So, bila kita nak buat settle step by step, yang depan ni kita buat macam mana? 8 darab A, jangan lupa sebab di luar kurungan tu ada 8. So, 8 tu bila kita nak darab, kita kena darab masuk semua. So, first step saja kita dapat apa? 8A tambah dengan 8BC. Okay, untuk yang ini. Lepas tu next, apa yang kita nak buat tu macam mana? Okay, kena berhati-hatilah. Okay, kena berhati-hati. Yang untuk next step ini, kita kena tolak ini, kita kena darab masuk. Dan jangan lupa, yang untuk yang ini kan. Okay, untuk yang ini, kita boleh, sebab dia penyebut dia dua-dua juga 2AB kuasa 2 kan. So, bila kita darab masuk, kita nak pecahkan dia. So, kita macam mana nak pecahkan dia? Kita tengok yang ini ya. So, tolak, okay, tolak bukan tolak depan saja. Kita kena tolak belakang juga. So, untuk yang depan tu kita dapat tolak 6AB kuasa 3C bahagi dengan 2AB kuasa 2. Okay. So, untuk yang seterusnya, tolak, okay, negatif. Negatif memang kita dapat positif. So, apa yang kamu dapat tu? 10A kuasa 2, B kuasa 2. Okay. Lepas tu, bawah tu penyebut dia adalah 2A, B kuasa 2. Okay, nampak tak? Kita pecahkan dia dulu. Okay, sebab kat sini tu dua-dua juga. Ingatlah, kamu jangan tulis untuk yang penyebut tu untuk 6A B kuasa 3C ini saja. Yang untuk yang belakang tu memang penyebut dia juga sama. So, kita kena tulislah, pecahkan dia. Dan jangan lupa, yang ini banyak pelajar akan lupa. Negatif, kita dapat positif. Okay? So, lepas tu, apa yang kita boleh settle, kita settlekan. Kalau yang tak boleh settle, kita salin balik. So, cepat-cepat, okay, yang depan ni dah tak boleh settle dah. So, saya tulis 8A tambah dengan 8BC. Okey, sekarang yang ini kita boleh settlekan. Betul tak? So, macam mana kita nak settlekan? Kita tengok. Okey, 2 dan 6. Okey, 1, 2. Okey, saya boleh 6 dan 2 juga boleh bahagi 2 kan? Okey, 2 saya bahagi 2, saya dapat 1. 6 saya bahagi 2, saya dapat 3. Okey, so sini ada 1A, bawah ada 1A. Okay, so kita boleh masukkan. Yang bawah ada B kuasa 2, atas ada B kuasa 3. Maksudnya kalau dua-dua B ini saya masukkan, atas ni hanya tinggal 1 saja. Okay, so ada tinggal C lagi. Jadi kat sini, jawapan saya tolak. Okay, ini 3 kan? Saya tulis 3. Dan ke atas ada lagi tak? Memang ada 1B dan ada 1C lagi. So saya tulis 3BC lah. Yang bawah ni dah tak ada, tinggal 1. 1 tak perlu tulis lah. Jadi, okay. Yang tambah saya salin balik. Nah, yang ini kita kena berhati-hati lagi lah. Okay, macam mana? Okay. So, nampak tak? 10 dan 2 ni kita boleh ringkaskan. Dua-dua juga boleh bahagi dengan 2. Saya dapat 1. Yang ini saya dapat 5. Lepas tu kita teruskan. Bawah ada 1A, atas ada 2A. So, kalau saya masukkan, hanya atas, okay, yang bawah tu A dah hilang. Atas ada 2, saya kurangkan 1, okay, masukkan 1, hanya tinggal 1A saja. B kuasa 2 kat bawah ada 2, okay, B ada 2B, B kuasa 2, atas juga B kuasa 2, jadi kita boleh masukkan. So, apa yang baki tu adalah, jawapan apa? Hanya atas tu 5A saja, betul tak? Yang bawah dah tak ada dah. So lepas tu dah nampak macam sangat dah clear dah macam ringkaskan dah. So apa yang kita nak buat untuk pelajar yang boleh nampak, kamu boleh tambah tolak terus. Kalau untuk pelajar yang tak boleh nampak,
kamu buat grouping dulu. Okey, seperti apa cikgu yang cakap tu. Okey, kita tengok tulis dulu 8A. Tengok lagi ada A lagi tak? Ada sini tambah 5A. So tulislah tambah 5A. Lepas tu tambah 8BC. Tolak dengan 3BC. Betul tak? Inilah proses grouping. So bila kita buat sebutan yang okey, tambah tolak dengan sebutan yang serupa saja. A dengan A, BC dengan BC. So jawapan kita macam mana? 8 tambah 5 kita dapat 13A. Okey? Yang 8BC ni kita tolak dengan 3BC. So dapat apa? 8 tolak 3 kita dapat tambah 5, positif 5. So jawapannya 5BC. Okey, tengok ada jawapan tak? Kat sini ada B kan? Betul tak? So itulah jawapan kita. Okey. Itulah quiz inilah jawapan untuk quiz yang pertama yang hari itu kamu semua buat. Okey, hopefully kamu akan belajar sesuatu. Okey, all the best.